Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita. Dan pada malam ni insya-Allah kita nak bincang mungkin sambung daripada apa yang kita dah bincang 2 hari lepas. Semalam kita tak ada lah. Ana ada urusan sikit semalam dan petang pun tak ada sebab urusan tu daripada pagi sampai malam. Jadi semalam tak buat live Facebook. Petang pukul 3 tak buat, malam pun tak buat. Malam ni dan hari ni petang tadi pun dah buat. Alhamdulillah, kita dah bincang berkenaan dengan hadis Nabi SAW. Isu berkenaan dengan wudu kita dah bincang tadi. Dan pada malam ni kita nak bincang satu tajuk yang mungkin sambung juga daripada apa yang telah kita bincang 2 hari lepas, iaitu berkait dengan maqasid syariah. Cuma hari tu kita ada bincang lah tentang maqasid syariah ni. Kenapa kita kena belajar ilmu maqasid syariah. Kita dah sebut awal dulu. Lepas tu kita sebut yang 2 hari lepas tentang apa itu ilmu maqasid syariah. Kita dah sebut definisi je, kesimpulan daripada segala definisi, kesimpulan daripada segala takrif berkenaan dengan maqasid kita dah bincang semua. Begitu juga kita dah sebut macam mana pensejarahan bagi ilmu maqasid syariah daripada sudut zaman wahyunya, pada zaman salafnya dan juga pada zaman pembukuan. Dan beberapa contoh kes yang berlaku pada zaman terdahululah di kalangan ulama salaf soleh terdahulu. Macam pada zaman Imam Abu Hanifah, iaitu apabila Imam Abu Hanifah telah memfatwakan untuk dibolehkan membaca suratul Fatihah bagi masyarakat orang Iran yang ketika itu baru memeluk agama Islam, yang mereka tak boleh menyebut perkataan dalam bahasa Arab. Maka ketika itu Imam Abu Hanifah telah memfatwakan keizinan kepada mereka menunaikan solat untuk membaca dalam bahasa Parsi pada perkara-perkara yang wajib sahaja di dalam solat. Kita dah bincang hak penjagaan anak, macam mana khilaf berlaku di dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih dan juga mazhab Hanafi. Itu kita dah bincang perbincangan 2 hari lepas. Dan pada malam ni ana nak bincang berkenaan dengan maqasid syariah ni yang ada kaitan, yang selalu sangat dimomokkan tentang antara geng-geng liberal dengan satu golongan yang ikut syariah betul lah. Betul ke ada perbezaan? Secara dasarnya anda boleh kata ada perbezaan. Cumanya macam mana kita nak tahu ini cara pemikiran liberal apabila mereka manipulate maqasid. Dan satu lagi, macam mana pemikiran maqasid syariah ni mengikut perbahasan ulama-ulama muktabar di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Okey, perkara dasar yang kita kena ingat adalah maqasid syariah ni antara penting ni kita kena fikir, dia datang untuk dia nak memastikan syariah itu diturunkan. Dan apabila kita melaksanakan syariah, kita nak pastikan apabila kita laksanakan itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sebab itu bila kita sebut maqasid ni tujuan. Kita nak buat satu benda, mesti ada tujuan dia. Maka apabila kita boleh capai kepada tujuan, makanya tindakan kita tu boleh dikatakan benar ataupun salah. Kalau tepat dengan pencapaiannya, maka tindakan awal kita tu dikira sebagai benar. Kalau sekiranya tindakan implikasi terhadap tindakan kita tu adalah keburukan, maka ketika itu apa yang kita lakukan itu boleh dikatakan sebagai salah. Itu base asal yang bila kita nak bincang berkenaan dengan maqasid syariah. Di sana ada kalangan manusia ni yang mereka ni, yang pertamanya mereka menganggap mereka melaksanakan syariah tetapi mereka tidak ada maqasid. Ada pula satu lagi, mereka ni mengambil maqasid dan mereka mengabalkan syariah. Ada pula. Yang ketiganya adalah golongan yang dia ambil dua-dua. Maqasid pun ada, syariah pun ada. Yang ni pendekatan ahli sunnah wal jamaah. Golongan yang pertama yang mengatakan bahawasanya kita kena ambil syariah tetapi mengabaikan maqasid, kelompok ini dipanggil kelompok Khawarij. Adapun kelompok yang kedua yang mereka menolak syariah tetapi mereka mengambil maqasid, itu dipanggil sebagai kelompok Mu'tazilah, ataupun dalam terma terdahulu dipanggil sebagai golongan Mu'attilah. Mu'attilah ni maksudnya golongan yang membatalkan syariah. Syariah tu ada tapi dibatalkan. Dan kebiasaannya orang-orang yang Mu'attilah ini adalah golongan yang mempunyai sikit-sikit pengaruh daripada pemikiran Mu'tazilah. Dan pada hari ini golongan ini adalah golongan liberal lah.
Yang ketiganya adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka itu adalah mengambil dua sudut, iaitu mereka mengambil syariah dan mereka tidak mengabaikan maqasid. Dua perkara tu ada sekali. Yang tu dipanggil sebagai kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bila kita tengok, maksudnya bila kita bincang tentang maqasid, sebenarnya dia bukan ada dua je. Dia bukan semata-mata kelompok yang menerima syariah, dia bukan semata-mata kelompok yang liberal, tapi dia ada satu lagi, iaitu kelompok yang ambil dua-dua. Dan kita ni Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengambil pendekatan dua-dua kita kena ada. Maqasid pun ada, syariah pun kena ada. Kita tak boleh jadi khawarij dan kita tidak boleh jadi liberal, tapi kita jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Kita detailkan perbincangan. Sebab kalau kita pergi kepada kelompok khawarij sebagai contoh, khawarij ni adalah kelompok yang mereka mengangkat konsep syariah tetapi mereka mengabaikan maqasid syariah, maqasid dia. Jadi mereka mengambil syariah tapi membuang maqasid, maka disebabkan itu apabila mereka mahu melaksanakan satu perkara, mereka hanya fikir syariah tu dibuat. Tetapi implikasi tu baik atau buruk itu dia orang abaikan. Dia orang tak pentingkan benda itu. Yang ni golongan khawarij. Sebab itu semasa mereka berlawan dengan Ali bin Abi Talib, mereka angkat spanduk pada ketika itu. Mereka angkat terma pada ketika itu, innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mereka angkat konsep itu, mereka nak minta Ali bin Abi Talib melaksanakan syariah. Tapi mereka mengabaikan faktor maqasid syariah. Mereka nak ambil syariah tapi mereka mengabaikan maqasid syariah. Disebabkan itu mereka menolak Ali bin Abi Talib dan mereka memberi label macam-macam pada Ali sehingga mereka sanggup mengatakan Ali itu sebagai terkeluar daripada Islam, termanya kafirlah. Jadi apabila itu tindakan yang dilakukan oleh golongan Khawarij pada ketika itu, Ali bin Abi Talib ini ungkap satu perkataan. Kata dia, kalimatuhu al-haq wa uridu biha batilun. Perkataan itu adalah benar, tetapi maksud ataupun maqasid di sebalik itu adalah kebatilan. Maksud ni kita akan nampak sebenarnya daripada statement Ali itu, Ali bin Abi Talib telah memberitahu kepada kita, Khawarij ni adalah kelompok yang dia mengangkat syariah tetapi dia mengabaikan maqasid. Maqasid kalau dia orang nak bawa itu adalah kebatilan. Maqasid itu bukan kebenaran. Walaupun terma Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dibacakan oleh mereka. Bermaksud yang dikatakan Khawarij itu adalah dari sudut syariahnya ya, tetapi maqasid ini diabaikan. Kelompok yang kedua adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dia ada dua dia. Syariah dia jaga, maqasid pun jaga. Makanya syariah itu terjaga, tetapi pelaksanaan syariah itu perlu dilihat implikasinya baik ataupun buruk. Sesuai tak dengan apa yang tujuan bagi penurunan syariah yang Al-Imam Musyatibi kata wudi'atis syari'atu li masalihil ibad. Syariat itu diturunkan untuk memastikan manusia menjadi baik. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kelompok ketiga pula adalah golongan Mu'attilah, golongan liberal ataupun golongan dulu dipanggil sebagai Neo Mu'tazilah. Yang mereka ni adalah kelompok yang pergi pada maqasid dan mengabaikan syariah. Maka di situ tu banyak amalan-amalan agama itu mereka remeh-remehkan, mereka tidak amalkan dengan alasan bahawasanya yang penting tercapai kepada tujuan. Maksudnya kita akan nampak ada tiga kelompok kalangan orang Islam apabila membicarakan tentang maqasid, iaitu kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, liberal pada hari ini, dan satu lagi adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ni kelompok membincangkan maqasid syariah dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, kita detailkan. Sekarang ni bila kita sebut maqasid, apa sumber maqasid? Itu persoalan yang kita kena jawab. Sumber maqasid ni dia ada 4 perkara. Kalau kita buka dalam kitab-kitab maqasid syariah, terutama dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Nu'man Juraim, satu kitab namanya Al-Kasyaf. Bukan kasyaf kitab tafsir, bukan. Ni kitab ditulis kitab tafsir, kitab maqasid syariah. Penulis tu nama Dr. Nu'man Juraim. Dalam tu dia menyatakan antara sumber bagi maqasid syariah ni adalah yang pertamanya dia mesti dalil yang jelas. Dalil yang jelas. Ini dalil yang jelas tu contohnya bersifat umum dan satu lagi bersifat khusus. Yang bersifat umum ni macam mana? Contohnya kita akan kata tujuan bagi syariah itu adalah untuk memastikan manusia itu senang dan tidak mahu manusia jadi susah. Syariah ni diturunkan untuk memastikan manusia itu menjadi senang, manusia itu tidak jadi susah. Ini maqasid syariah Nabi Muhammad SAW. Kenapa konsep itu wujud? Sebab ini membezakan syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Kalau tengok pada syariat Nabi-Nabi sebelum ini, konsep bertaubat itu antaranya adalah bunuh diri. Benda ni berlaku, diceritakan dalam Al-Quran, melibatkan kepada syariat Nabi Musa AS. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ada dikisahkan dalam Quran.
Allah Ta'ala kata apabila mereka sembah anak lembu sebagai contoh. Bukan sebagai contoh, benda tu berlaku sungguh. Berlaku pada zaman Nabi Musa AS, maka mereka perlu bertaubat kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, faqtulu anfusakum. Mereka kena bunuh diri mereka. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itulah cara yang terbaik yang kamu nak kembali kepada Tuhan kamu. Sampai habis Al-Quran. Jadi ayat itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala gambarkan kepada kita bahawasanya secara umumnya syariah ini mengajar umat Nabi Muhammad ni senang. Allah Ta'ala tak nak umat Nabi Muhammad SAW ni susah. Dalilnya adalah secara umumnya tersebut di dalam teks Quran. Allah Ta'ala kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala mahu kamu ni senang, Allah Ta'ala tak mahu kamu ni susah. Clear, jelas. Jadi kita akan faham apa-apa pun tindakan syariah kalau ada elemen menyusahkan, maka itu tidak syariah. Sebab syariat Nabi Muhammad SAW dia mesti senang. Ingat mudah bukan bermudah-mudah. Bermudah-mudah ni lain. Sebab ada orang ni bermudah-mudah dia tak nak semayang, maka dia tak semayang, kan? Itu bermudah-mudah. Kita tak cerita itu. Kita cerita ni syariat Islam ni mudah. Maksudnya semayang tu dia ada mudah dia. Kalau ada susah, kita buat juga yang susah tu, maka itu bukan syariah. Maka disebabkan itu bila kita semayang, kita tak mampu berdiri, kita boleh duduk. Itu mudahnya agama Islam. Itu yang dimaksudkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum minad dini ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak nak jadikan kepada kamu pada agama ni sebarang kesukaran. Allah Ta'ala nak kita ni mudah. Jadi mudah agama Islam ni bila kita bermusafir sebagai contoh, sembahyang 4 rakaat dah jadi 2. Kita yang sembahyang berasingan itu boleh dijamakkan. Kita himpunkan antara Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Ini kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada agama Islam. Jadi kita akan faham maqasid, antara kandungan maqasid syariah yang penting ini adalah kemudahan. Jadi kemudahan tu kita dapat daripada dalil yang cukup cerang, jelas. Allah Ta'ala kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak kamu senang, Allah Ta'ala tak nak kamu susah. Jadi bila kita ambil konsep senang tu sebagai contoh, dia banyak lagi lah. Cuma itu salah satu konsepnya, mudah tadi tu kita boleh adapt pada semua kerangka hukum fiqh di dalam syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Ada pula satu lagi, kita boleh tahu maqasid ni berdasarkan kepada dalil secara khusus. Allah Ta'ala dia sebut satu benda, hukum, lepas tu dia nyatakan sebab selepas itu. Jadi kita tahu maqasid. Contoh, Allah Ta'ala tanya, suruh kita berkahwin. Apa tujuan kita kahwin? Tujuan tu maqasid. Allah Ta'ala kata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah Ta'ala di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan daripada diri kamu pasangan kamu. Apa tujuan ada pasangan? Suami ada isteri, isteri ada suami, ada pasangan. Apa tujuan? Litaskunu ilaiha, supaya kamu akan dapat bertenang-tenang dengan mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan, dan kamu boleh mendapat mawaddatan wa rahmatan, kasih sayang dan cinta di dalam perkahwinan itu. Jadi yang tu kalau kita tengok Allah Ta'ala dia sebut konsep perkahwinan. Dalam konsep perkahwinan itu Allah Ta'ala nyatakan maqasid dia. Yang tadi, yang kita sebut tadi, Allah Ta'ala nak kemudahan. Dia tak disebutkan apa amal ibadat dia, tapi disebut secara umum, iaitu konsep kemudahan, tidak ada kesusahan. Maka konsep itu kita boleh adapt pada semua perkara. Bab fiqh munakahat boleh, dalam fiqh ibadat boleh, dalam fiqh jinayat boleh, dalam fiqh jihadat boleh, dalam fiqh apa lagi, segala fiqh ni kita boleh adapt, kita boleh masukkan apa yang dinamakan konsep kemudahan tadi. Tapi yang kita sebut yang khusus tadi tu, Allah Ta'ala sebut konsep perkahwinan. Dia cerita pasal isu perkahwinan. Tapi dalam perkahwinan tu apa tujuan? Dinyatakan maqasid dia. Sebab jawapan bagi tujuan itulah maqasid dia. Maqasid adalah kasih sayang, cinta, ketenangan. Jadi dia memahami maqasid dengan dalil yang jelas. Yang pertama bersifat umum, clear Tuhan sebut, dan kita boleh adapt dalam kerangka semua keadaan. Yang keduanya adalah Allah Ta'ala nyatakan secara khusus tentang beberapa ibadat-ibadat tertentu, perkara-perkara agama tertentu, lalu dinyatakan tujuannya. Itu maqasid secara khusus. Ataupun dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata man jara sawbahu khuyala'an, Allah Ta'ala alam yanzurillahu ila la yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang melaburkan pakaiannya tutup buku lali. Dia pakai baju tutup buku lali. Khuyala'an, kerana sombong. Dikaitkan dengan kerana sombong. Maksudnya kalau sekiranya kita pakai pakaian, kita laburkan tutup buku lali, tapi tidak ada sombong, maka dia tidak termasuk dalam larangan Nabi SAW. Dalam hadis ni, Nabi Muhammad SAW dia nyatakan dalam satu isu. Isunya adalah melaburkan pakaian. Tetapi dalam isu laburkan pakaian, dia keluarkan satu lagi tajuk, kesombongan. Jadi sombong itu adalah punca kepada pengharaman kita melaburkan pakaian. Yang tu dia panggil dalil yang jelas, tetapi dinyatakan dalam
kerangka yang ibadat khusus, dalam perkara-perkara khusus, dalam perkara agama secara khusus. Yang tadi itu umum, mana-mana pun kita boleh adapt. Yang katakan konsep kemudahan, Allah Ta'ala tak nak kesusahan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Okey, yang pertama, bila kita nak tahu sumber maqasid syariah, dia datang daripada nas yang soreh, nas yang jelas. Satu. Ada pula yang kedua, kita boleh tahu sumber maqasid melalui dalil yang tersirat. Khafiyatun nas dia panggil. Nas secara tersembunyi. Ataupun terma lain yang digunakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dipanggil isyaratun nas. Kita memahami itu melalui isyarat nas. Contohnya macam kita baca dalam hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW ni kata, la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi. Seseorang itu tidak boleh meminang terhadap tunang kawan dia, saudara dia. Ada orang perempuan telah dipinang oleh seorang lelaki, kita pergi pinang perempuan tu. Benda tu dilarang oleh Nabi SAW. Nabi larang, tapi Nabi tak nyatakan apa sebab Nabi tak bagi. Nabi tak nyatakan kenapa tak boleh, kenapa kita tak boleh pinang tunang orang, kenapa tak boleh. Tidak dinyatakan dalam nas. Maka di situ tu secara tersirat kita boleh faham. Di situ tu sebenarnya Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW nak bagi tahu, kita tak boleh pinangan saudara kita, kita tak boleh pinang tunang kawan kita. Kerana kalau kita pergi pinang juga, tunang kawan kita, dia ada satu tajuk, permusuhan, udwan, permusuhan. Jadi memahami permusuhan itu tidak termaktub di dalam teks secara jelas. Teks secara jelas tak sebut, tetapi kita boleh faham berdasarkan kepada susunan ayat, dan selalunya benda ni terikat kepada ijtihad ulama. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, kalau kita misal Nabi Muhammad SAW ada sebut dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW kata, la yaqdiyanna hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Nabi Muhammad SAW kata seorang hakim itu dia tidak boleh menjatuhkan di antara dua orang bergaduh, tak boleh buat hukum dalam keadaan dia tu, hakim itu dalam keadaan dia sedang marah. Nabi tak bagi. Nabi tak nyatakan kenapa tak boleh jatuhkan hukuman kepada dua orang yang bertembung tadi dalam keadaan hakim itu sedang marah. Kenapa Nabi tak bagi ketika marah tu? Itu tidak tersebut di dalam teks. Dalam hadis tidak disebut kenapa itu. Dalam hadis ada menyatakan kita tak boleh berhukum, hakim tidak boleh berhukum ketika itu dia sedang marah. Tak boleh. Sekadar tu je disebut oleh Nabi SAW. Sebabnya tidak dinyatakan oleh Nabi SAW. Makanya ulama Islam pun ijtihad. Dia faham secara teks, secara isyaratun nas tu. Secara nas, secara tersembunyi tu kita boleh faham. Yang dimaksudkan larangan itu adalah kalau sekiranya dia jadi marah, ketika itu keputusan yang dibuat akan memberi implikasi kepada tidak adil. Kerana jiwa dia terganggu, emosi dia terganggu, mood dia tak baik. Kalau mood dia tak baik, nanti hukuman yang dia buat itu tidak adil. Maka Nabi Muhammad tak bagilah kalau sekiranya hakim itu berhukum dalam keadaan dia sedang marah. Okey, bermaksud secara teks dia hanya menyatakan konsep amalan ibadat, amal perbuatan. Tetapi sebab tidak dinyatakan. Dan sebab itu dipahami melalui ijtihad ulama berdasarkan kepada kaedah-kaedah usul fiqh lah. Baik. Jadi kita akan nampak sumber maqasid yang pertama nas yang secara jelas, yang keduanya dalil yang secara tersirat. Nas ada, tetapi sebab tidak dinyatakan, secara tersiratnya kita boleh faham. Dua. Yang ketiga, yang dikatakan sumber maqasid syariah ni adalah dia melalui satu teori dia panggil istiqra' maknawi. Istiqra' maknawi ni panjang perdebatannya dan jarang ilmuwan-ilmuwan Islam dunia membahaskan tentang istiqra' maknawi. Segelintir sahaja membincangkan tentang teori istiqra' maknawi. Antara yang bincang ni Dr. Nu'man Jurim, Dr. Nu'man Jurim, Dr. Ahmad Raisuni. Itu antara ulama yang pernah membahaskan konsep istiqra' maknawi. Banyakkan ulama tak bahas. Tapi sebenarnya istiqra' maknawi ni penting. Sebab macam mana kita nak memahami maqasid syariah. Contohnya dalam isu orang bangkitkan soalan. Kenapa? Dalam hadis Nabi SAW secara konsisten menyatakan bahawasanya kita boleh menyedekahkan pahala dalam hal-hal ibadat badaniah. Ibadat badaniah ni satu ibadat yang melibatkan amalan perbuatan kita. Contohnya macam kita berpuasa itu ibadat badaniah. Ada tak dalam hadis Nabi SAW yang Nabi Muhammad kata kita boleh puasakan untuk orang lain? Satu persoalan. Jawapannya mungkin ada, mungkin tidak. Kalau kita tanya pada hadis. Kalau kita tanya, ada tak dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan kita infak kepada orang dan kita niatkan sedekah pahala kepada orang yang dah mati dengan infak tadi. Dengan kita infak tu, kita niatkan sedekah pahala pada dia. Ada. Boleh tak kita melakukan ibadat haji untuk orang lain, orang yang dah mati, kita buat ibadat haji kepada dia, lepas tu kita sedekahkan pahala tu kepada dia. Ada ke tidak? Ada. Jadi kalau kita tengok ada, di situ tu keluar satu tajuk, satu kesimpulan daripada banyak kes-kes yang kita kemukakan itu, dia panggil menyedekahkan pahala dalam hal ibadat badaniah adalah harus boleh. Itu dia punya kaedah. Maka timbul pula satu persoalan, membacakan Al-Quran kepada orang yang dah mati. Ada tak dalam nas? Tak ada.
Kalau tak ada, okey, persoalannya kalau kita nak baca Quran, kita sedekahkan bacaan Quran pada si mati boleh ke tidak? Di situ tu kita tengok apakah membaca Al-Quran itu ibadat badaniah ataupun tidak. Kalau jawapannya ia adalah ibadat badaniah, maka kita menyedekahkan bacaan Quran kepada si mati juga adalah harus. Seperti mana harusnya kita menyedekahkan pahala infak fisabilillah kepada si mati. Kita menyedekahkan pahala ibadat haji kepada si mati. Kita menyedekahkan pahala kita bagi minum pada jemaah haji kepada si mati. Maka semua ni ibadat badaniah. Membaca Al-Quran ibadat badaniah juga. Makanya walaupun tidak ada dalam nas mengatakan bahawasanya adanya bacaan Quran disedekah pada si mati, tapi sebab manatnya sama, sebab kesimpulan kita buat melalui istiqra' maknawi itu adalah sama, maka hukumnya adalah dibolehkan juga. Itu dipanggil macam mana kita nak keluarkan maqasid melalui kaedah istiqra' maknawi. Jadi ibadat badaniah tu adalah dipanggil maqasid lah. Dipanggil sebagai maqasid. Itu maqasid type 3. Yang keempat adalah amal sahabat. Amal sahabat. Jadi contohnya macam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah melarang berkahwin dengan perempuan ahlul kitab. Kenapa? Satu persoalan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, masa dia jadi khalifah, dia pernah menghalang kepada orang-orang Islam yang melakukan ibadat haji pada tahun tersebut daripada melakukan qasar sembahyang. Sembahyang zuhur yang sepatutnya 4 boleh jadi 2 tu, Uthman kata jangan lagi sembahyang 2 rakaat, tetap sembahyang dengan tamam 4 rakaat. Kenapa Uthman tak bagi? Pada zaman dia qasarkan sembahyang. Kenapa? Jawapannya adalah pada zaman itu, pada zaman Uthman bin Affan, didapati ramai yang datang itu adalah golongan-golongan Badui. Orang-orang Badui yang telah memeluk agama Islam, mereka pun pergi ke Mekah buat ibadat haji, dan mereka ni agak jahil tentang agama Islam dan agama yang mereka faham berdasarkan apa yang mereka lihat orang buat, bukan berdasarkan kepada kepahaman. Bayangkan kalau sekiranya para sahabat yang besar-besar pada zaman Uthman bin Affan, mereka ni qasarkan sembahyang. Mereka zuhur tu buat dengan 2 rakaat, asar tu 2 rakaat, isya 2 rakaat. Yang dilihat oleh geng Badui itu, akhir sekali Badui itu akan mengatakan sembahyang zuhur ni adalah 2 rakaat bukan 4 rakaat. Maka maqasid di situ adalah mengelak kekeliruan. Mengelak kekeliruan itu datang daripada amalan para sahabat. Jadi kalau kita nampak ada 4 perkara yang dikatakan sumber kepada maqasid syariah. Yang pertama, nas yang soreh, nas yang jelas. Yang keduanya adalah nas yang tersirat. Kita boleh faham maqasid melalui nas yang tersirat. Yang ketiga, kita boleh faham melalui istiqra' maknawi. Yang keempat, melalui amalan para sahabat. 4 perkara. Yang ni asas yang kita kena faham, memahami maqasid syariah mengikut aliran ahli sunnah wal jamaah. Begitu. Satu perkara. Poin yang kedua yang kita nak bincang di sini juga adalah, bila kita bincang maqasid syariah ni, antara perkara yang kita kena clear awal dulu, mesti ada 2 perkara. Yang pertama qat'i, satu lagi zonni. Kita clear awal dulu. Qat'i adalah hukum yang putus. Tidak akan berlaku lagi perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Tidak akan berlaku lagi penafsiran-penafsiran yang pelbagai terhadap satu teks. Kalau ada penafsiran, itu tidak dipanggil sebagai qat'i. Itu sudah dipanggil sebagai zonni. Contoh macam solat. Solat itu qat'i. Sembahyang itulah qat'i. Puasa itu qat'i. Zakat itu, kewajipan zakat fitrah itu qat'i. Tidak ada ulama mengatakan tidak ada tak wajib puasa zakat fitrah. Tak ada. Semua ulama kata wajib bayar zakat fitrah. Maka bila kita sebut sepakat itu dan tidak ada penafsiran lain daripada apa yang kita faham, maka itu dipanggil sebagai qat'i. Dipanggil solat qat'i, puasa qat'i, zakat fitrah qat'i, ibadat haji qat'i, apa lagi? Yang itu dipanggil qat'i. Maka maqasid dia tak campur dalam isu-isu yang melibatkan pada qat'i. Tetapi yang kita bincang, maqasid syariah ni, dia banyak bincang dalam tajuk ni, zonni ni. Contoh macam konsep janggut. Janggut ni kalau kita cukur, apa hukum? Berlaku debat dalam kalangan ulama. Ulama dulu kata haram cukur janggut. Maqasid dia campur tangan dalam isu-isu yang berbentuk begini. Sebab ada tafsiran kat situ. Nabi Muhammad SAW tak bagi kita cukur janggut. Nabi Muhammad nyatakan dalam beberapa bentuk ayat. Antaranya Nabi kata jangan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Contohlah. Jadi bila Nabi Muhammad kaitkan janggut itu dengan menyerupai Yahudi dan Nasrani, tiba-tiba datang satu zaman isu janggut ni tak ada kaitan dah penyamaan antara Yahudi dan Nasrani. Apa hukum kita cukur janggut pula? Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi ni tak ada janggut. Orang Yahudi tak ada janggut dan merisai mereka tebal. Itu Yahudi pada zaman dulu, Nasrani pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau itu realitinya berlaku, maka Nabi Muhammad nak suruh kita beza dengan orang Yahudi. Makanya Nabi Muhammad SAW pun nyata, khalifu al-Yahuda wal Nasara. Hendaklah kamu berbeza dengan Yahudi dan Nasrani. Caranya, buang misai, bela janggut. Tujuannya nak elak penyamaan tadi. Tetapi isu penyamaan antara satu zaman dengan zaman yang lain berbeza. Kita mari pada zaman sekarang. Sekarang ni isu janggut kait dengan Yahudi Nasrani tak ada isu. Bahkan kadang-kadang kita tengok ada sebilangan orang Yahudi yang berjanggut.
Ada orang Yahudi berjanggut. Bahkan kita tengok ada orang Islam, ibadat dia kuat, takwa dia kuat, dia berbisai dan tak ada janggut. Jadi persoalan yang timbul, janggut tu yang dibahas dalam hadis Nabi SAW tu sifatnya qat'i ke zonni? Maka di situ kita dapat simpulkan ia bersifat secara zonni. Bila zonni, maka tak pelik berlaku perdebatan dalam kalangan ulama yang menyebabkan ada ulama pada hari ini menggunakan pendekatan maqasid syariah untuk mengatakan bahawasanya cukur janggut itu tidak haram. Bela janggut itu kategori harus, kategori sunat sahaja. Jadi itu perdebatan maqasid. Jadi dia boleh tahu kenapa? Sebab Nabi kata menyalahi Yahudi Nasrani. Okey, zaman sekarang tak ada isu dah menyerupai Yahudi Nasrani. Maka kalau kita cukur janggut tak apalah, sebab tak ada isu menyerupai Yahudi dan Nasrani, gitu. Okey. Apa lagi? Misai, bila misai ataupun tidak. Muzik kita dah bincang sebelum ni. Bunuh orang murtad sebagai contoh. Itu perbincangan maqasid. Bai'ah, konsep bai'ah. Kalau dulu bai'ah itu sifatnya bersalam pada zaman dulu. Tetapi zaman sekarang ni, apakah kita bersalam dengan Perdana Menteri? Tak. Dia cukup sekadar mendapat suara majoriti, lepas tu kita pergi mengundi dengan tanda tangan dan sebagainya. Itu pun sudah dianggap sebagai konsep bai'ah pada hari ini. Itu sifat dia zonni. Maqasid cuba selesaikan benda macam itulah. Apalagi hukum bunuh kepada orang rejam sebagai contoh. Macam mana perbincangan dia? Dia bawah kategori perdebatan nas yang bersifat zonni, bukan bersifat qat'i. Maqasid ni dia nak ni dia address dekat sini yang dikatakan zonni tadi tu. Okey. Kita pergi lagi detail lagi. Maslahah. Maqasid ni antara tujuan besarnya adalah, antara perkara besar yang dibincangkan dalam maqasid adalah dia nak memastikan syariah itu diturunkan memberi kebaikan kepada manusia. Bayangkan pada hari ni kalau kita kata haram muzik, agak-agak jadi apa? Dulu ulama dulu memang boleh kata hampir semua mengatakan muzik adalah haram. Ulama dulu haram. Hari ni cuba kita bayangkan kalau kita kata haram muzik, apa akan jadi pada manusia pada hari ni? Dia akan jadi susah pada orang Islam. Apatah lagi orang Islam nak bersaing dengan orang bukan Islam, lagi jadi masalah. Maka ketika itu maqasid cuba selesaikan. Dan lebih-lebih lagi tajuk muzik itu sifat dia adalah zonni. Makanya kita akan nampak sekiranya muzik itu tidak diberi kebenaran kepada umat Islam, dia akan memberi implikasi imej Islam jadi buruk. Ada mafsadah kat situ. Ada mafsadah. Jadi kita akan nampak mafsadah lawannya adalah maslahah. Mafsadah keburukan, maslahah adalah kebaikan. Maka kita kena clear tajuk maslahah dan mafsadah dulu. Selesaikan yang tu dulu. Alright. Makanya bila sebut maslahah, yang ni yang kita akan nampak perbezaan cara orang liberal dengan orang Ahlussunnah wal Jamaah dalam melihat maqasid syariah. Okey. Bila sebut maslahah, sifat dia ada hukum tu sifat dia qat'i. Ada sifat hukum tu adalah qat'i. Allah Ta'ala wajibkan orang perempuan memakai tudung sebagai contoh. Dalam Quran ada ayat kata orang perempuan pakai tudung. Alright. Kita kata wajib pakai tudung bagi wanita. Persoalannya, ada tak maslahah bagi wanita pakai tudung? Jawapannya ada. Soalannya, ada tak mafsadah wanita pakai tudung? Pun ada juga. Tapi antara dua, maslahah dan mafsadah wanita pakai tudung, mana lagi kuat? Dia dapati yang kuat itu adalah memakai tudung. Memakai tudung, maslahah lagi kuat berbanding mafsadah. Maka disebabkan itulah memakai tudung adalah wajib. Dan sifat dia qat'i. Hukum itu adalah qat'i. Makanya fikiran kita tak boleh fikir, kalau sekiranya mari satu zaman nanti, kita tengok situasi tu, mafsadah lagi banyak daripada maslahah, pakai tudung tu jadi tak wajib lah. Tak boleh jadi lagu tu. Dia tak boleh jadi lagu tu. Sebab hukum pakai tudung tu adalah qat'i. Maka maslahah dan mafsadah itu hanya mengikut kepada nas yang qat'i. Hukum yang qat'i tadi. Yang ni membezakan orang liberal. Orang liberal fikir lain. Orang liberal kata, apa-apa pun ikut kepada maslahah. Nas mengikut maslahah. Bukan maslahah mengikut pada nas. Nas hukum qat'i lah. Hukum yang qat'i. Sebab ada hukum yang tidak qat'i. Hukum yang tidak qat'i itu cerita lain. Dan kita sebutnya hukum yang qat'i. Allah Ta'ala haramkan arak. Bila sebut arak haram, kita akan tanya, ada tak kemaslahatan pada arak dan ada tak mafsadah pada arak? Jawapannya ada dua dia. Masalah arak pun ada, mafsadah arak pun ada. Tapi antara dua, cuba kita fikir, kita renung, mana lagi kuat? Jawapannya mafsadah lagi kuat. Disebabkan mafsadah lagi kuat berbanding maslahah, maka hukum arak itu adalah haram. Tiba-tiba, orang boleh terfikir, dia kata tak, dia nampak dalam situasi tertentu, maslahah lagi kuat daripada mafsadah pada minum arak. Maka kita nak kata halal ke haram? Jawapannya, hukumnya tetap haram. Tidak boleh dikatakan sebagai halal. Kerana arak itu diharamkan Allah Ta'ala secara qat'i. Maka maslahah mafsadah itu hanya mengikut sahaja hukum yang telah ditetapkan secara qat'i. Yang tu dia panggil konsep maslahah mafsadah maqasid syariah dibincangkan dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Mu'attilah ataupun liberal pada hari ni, dia terbalik. Cara dia fikir adalah kita Ahlussunnah wal Jamaah kata hukum qat'i, maslahah mafsadah tu mengikut kepada hukum qat'i. Maslahah mafsadah mengikut kepada hukum qat'i Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun orang liberal dia terbalik. Dia maslahah mafsadah tu diutamakan, nas mengikut. Jadi arak itu dikatakan haram pada zaman Nabi Muhammad SAW kerana mafsadah itu lagi banyak daripada maslahah.
Tetapi kalau kita mari zaman sekarang pada pemahaman liberal, didapati maslahah lagi banyak daripada mafsadah, makanya arak jadi halal pula. Yang tu cara fikir liberal. Liberal liberal dia menggunakan maqasid, dan cara penggunaan maqasid tidak bertepatan dengan maqasid yang dikehendaki di dalam syariah Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula satu lagi hukum yang tidak sifat qat'i. Dia tidak qat'i. Dia nas tak sebut, ataupun ada nas sebut, tetapi nas itu sendiri masih lagi terikat dengan konteks. Contoh, macam Ana selalu sebutlah hadis ni, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang teroka tanah, tanah tu milik dia. Ada hadis Nabi SAW. Nabi kata siapa yang teroka tanah, maka tanah itu jadi milik dia. Persoalannya, kalau kita tengok situasi hari ni, kalau kita terus teroka tanah tanpa izin ataupun surat daripada kerajaan terlebih dahulu, nanti banyak mafsadah akan berlaku. Maka ketika itu dia ada campuran di antara nas dan juga maslahah mafsadah. Dia kena seiring, pergi seiring. Yang itu tidak menjadi polemik, kritikan, perbezaan di antara orang liberal dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita sebut ni, yang ketara sangat ni berlaku pada yang pertama tadi. Pada hukum-hukum yang sifat qat'i. Hukum tu qat'i tu. Qat'i Bila qat'i tu, nas maslahah mafsadah hanya mengikut pada hukum yang qat'i. Kalau sekiranya hukum tu adalah wajib, contoh orang perempuan pakai tudung, hukumnya adalah wajib. Maslahah mafsadah, kita nampak orang pakai tudung tu ada maslahahnya, ada mafsadah dia. Tetapi maslahah dia lagi kuat daripada mafsadah, maka tak pelik pakai tudung itu adalah wajib. Jadi maslahah mafsadah yang kita fikir itu, yang kita kira tu hanya mengikut kepada hukum qat'i. Berbeza dengan orang liberal. Orang liberal kata pakai tudung itu ada maslahah dan mafsadah. Pada zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, kalau orang perempuan pakai tudung, maslahah dia lagi kuat daripada mafsadah. Mari pada zaman sekarang, mafsadah dia lagi kuat pula daripada maslahah, maka kita kena buka tudung. Cara dia fikir itu liberal. Itu beza cara fikir liberal dan cara fikir Ahlussunnah wal Jamaah dalam melihat maqasid syariah. Okey. Kita ni kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, kita bukan liberal. Walaupun ada orang liberal yang cuba menggunakan maqasid, tetapi sebenarnya cara pendekatan mereka tu tak tepat dengan dawabit, dengan ketetapan dalam konsep maqasid syariah yang sebenar. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita kena kekalkan dengan hukum yang qat'i. Okey, kita ambil satu contoh. Antara isu ni riba. Riba ni hukum yang termaktub dalam Quran ni qat'i ke tak? Itu satu soalan. Jawapannya qat'i. Jadi bila kita sebut qat'i, dia ada imbang maslahah mafsadah. Jadi riba tu mafsadah dia lagi kuat daripada maslahah, maka disebabkan itu hukumnya adalah haram. Okey, andailah mari satu zaman nanti orang nampak riba itu maslahah dia lagi kuat daripada mafsadah, apakah kita nak kata halal pula riba? Soalan nak kata halal atau tidak? Kalau ikut Ahlussunnah wal Jamaah, hukumnya tetap haram sebab maslahah mafsadah hanya mengikut hukum yang qat'i. Tetapi beza dengan liberal. Orang liberal kata tak, dia terbalik, iaitu hukum itu mengikut kepada maslahah dan mafsadah. Jadi mari satu ketika mungkin dia akan kata riba itu adalah halal, kerana pada ketika ini riba itu kalau kita terlibat lebih mafsadah dan lebih maslahah daripada mafsadah. Dia ada dua pendekatan lah. Yang kalau kita faham pendekatan itu, kita akan nampak perbezaan macam mana orang Ahlussunnah wal Jamaah memahami maqasid syariah, dan satu lagi macam mana orang liberal memahami maqasid syariah. Gitu. Itulah lebih kurang perbincangan anda pada malam ni, insya-Allah. Wallahu taala alam. Anda tengok pada persoalan kawan-kawan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey. Ridwan Muhammad Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abu Hurairah, salam Ustaz. Berkenaan bacaan Al-Fatihah dalam solat jemaah, perlu baca atau imam baca sudah cukup? Mazhab Syafi'i, makmum kena baca. Mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab dalilnya Al-Quran, ada hadis Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis, kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Dan kata mazhab Syafi'i, hadis ini umum sebab Nabi sebut la salata. La salata, tidak ada sebarang sembahyang. Bila sebut tidak ada sebarang sembahyang, maksudnya sembahyang tu seorang ke, imam ke, jemaah ke, makmum ke, semua tu kena baca suratul Fatihah. Jadi Syafi'i kata bagi makmum kena baca suratul Fatihah, sembahyang jahar ke ataupun sembahyang sir, kena baca Syafi'i. Beza dengan Hanafi. Hanafi kata tak. Hanafi kata makmum wajib baca Fatihah jika sembahyang tu sir. Tapi kalau sembahyang tu sembahyang jahar, sembahyang tu bacaan yang kuat sebagai contoh, maka ketika itu makmum tak payah baca. Makmum hanya dengar sahaja bacaan daripada imam. Lepas tu macam mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Dia kata itu memang wajib baca. Imam, makmum. Sembahyang seorang wajib kena baca. Hanafi punya komen. Tetapi jika imam membaca dengan kuat, makmum ni dia tak boleh baca dah. Kenapa tak boleh? Sebab Al-Quran.
Allah Ta'ala kata wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wansitu. Apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, maka hendaklah kamu diam dan ambil perhatian. Jadi Quran kata ambil perhatian. Jadi dia kata kalau imam baca kuat, kita yang patut baca jadi tak payah bacalah. Sebab kita kena dengar sahaja baca Pak Imam. Sebab Quran kata fastami'u lahu wansitu. Kamu kena ambil perhatian dan kamu kena diam. Itulah hujah mazhab Hanafi itu hujahlah. Jadi kita akan nampak ada dua pandangan lah. Satu Syafi'i, satu lagi Hanafi. Jadi kalau ikut soalan daripada kawan kita Abu Hurairah ni, imam baca dengan jahar, dengan kuat, yang makmum belakang ni kena baca ke tidak? Kita tanya dulu, kita ni Syafi'i ke Hanafi? Kalau kita ni Syafi'i, kita kena baca suratul Fatihah. Tapi kalau sekiranya kita Hanafi, maka kita tak perlu baca suratul Fatihah. Gitu. Wallahu a'lam. Abu Muhammad, Assalamualaikum. An-Nur, Anwar. Labuan jelas, alhamdulillah. Haji Salim, alhamdulillah clear. Abang selamat, lama tak jumpa bang. Bukit Katil lain teruk. Ini kena tanya Haji Rahim. Abang selamat kena tanya Haji Rahim. Ni apa CM bayang-bayang kita ni. Tanya Haji Rahim. Kenapa teruk sangat lain kat sana? Idlan Abraham, apa komen Ustaz berkenaan dengan menjaga semua agama, liberal ke orang-orang pegangan-pegangan? Tak, dia bukan pegangan liberal tu. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah pun memang ada mengatakan penjagaan agama di sini adalah milal pada semua agama. Semua agama yang dimasukkan di sini adalah agama samawi. Maksudnya jaga Taurat, Yahudi, Nasrani. Sebab milal ni merujuk pada agama-agama sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya agama Taurat, agama Islam, Taurat, Injil macam itulah. Itu maksud dia Cuma mungkin kita kena berdetailkan balik apa makna agama di sini dan apa dia ada satu lagi terma dia panggil hifzut tadayyun. Dia ada dua terma tau. Kalau orang belajar maqasid dia akan jumpa dua terma ni Kalau orang kata dia tak ada, dia selama dia baca tak jumpa, itu maksud masalah pembacaan. Dia kena baca banyak buku. Antaranya ditulis satu buku namanya Nahwu Taf'ilil Maqasid. Buku tu didetailkan perdebatan di antara hifzuddin dengan hifzut tadayyun Hifzuddin adalah menjaga agama. Bila sebut jaga agama, dia umpama payung. Di bawah dia tu adalah penjagaan nyawa, penjagaan keturunan, jaga harta, jaga akal. Akal dulu baru jaga harta. Tak. Jadi yang kita sebut tadi, agama tu payung, dia jaga semua. Orang bukan Islam, dia mendapat keamanan di dalam penjagaan agama Islam. Maksudnya orang bukan Islam itu sendiri. Sebab di bawah maksud Ibzuddin tu jaga agama tu la ikrah fiddin, tidak ada pasangan dalam agama. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman malah kufur lah. Itu menjaga agama sebab Quran mengajar lagu tu kan. Tapi ada satu lagi dia panggil hifzut tadayyun, menjaga cara manusia beragama. Sebab itu kalau kita tengok macam kat Malaysia, dia kata kita mesti Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak boleh Syiah, kita tak boleh Khawarij, tak boleh, semua tak boleh, Wahabi apa semua tak boleh. Yang tu hifzut tadayyun, bukan hifzuddin Bukan hifzuddin. Dia bawah kategori hifzu at-tadayyun, cara manusia beragama. Ana terjemah tadayyun ni keberagamaan. Cara manusia beragama tu keberagamaan manusia tu kan. Sebab cara keberagamaan tu dah ada elemen penafsiran daripada akal manusia. Manusia tafsirkan agama Jadi kalau sebut penjagaan semua agama tu, sebenarnya bukan penjagaan agama, Hifzuddin jaga agama tu agama je tak. Sebenarnya semua perkara kat situ. Bila sebut jaga agama tu, dia akan jaga akal manusia. Dia akan jaga marwah manusia. Dia akan jaga keturunan manusia. Dia akan jaga nyawa manusia. Dia akan jaga kebebasan manusia dalam mengamalkan agama. Semua itu di bawah kategori hifzuddin, menjaga agama gitu. At-tadayyun, macam mana manusia beragama, itu pun di bawah payung menjaga agama. Semua perkara tu mesti terikat dengan penjagaan agama. Tidak boleh keluar daripada hak penjagaan agama. Wallahu a'lam gitu. Jadi itu bukan liberal itu bukan liberal sebenarnya. Wallahu a'lam. Okey, salam Ustaz. Soalan, adakah maqasid syariah adalah bid'ah yang berasingan dengan usul fiqh dan qawaid fiqhiyah? Dia bukan bid'ah, dia adalah satu bukan bid'ah ni, bid'ah Dia adalah satu ilmu penyempurna kepada usul fiqh. Kalau orang belajar ilmu usul fiqh, jarang dia jumpa, bila belajar usul fiqh belum tentu lagi jumpa ilmu maqasid syariah. Tetapi kalau orang tu belajar maqasid syariah, mesti berjumpa ilmu usul fiqh. Sebab tu kitab maqasid syariah yang muktabar adalah Al-Muwafaqat, ditulis oleh Al-Imam Syatibi. Kitab tu dia kata Al-Muwafaqat fi usuli asy-syariah, nama kitab dia. Muwafaqat dalam usul syariah. Dia tak kata usul fiqh, dia tak kata usul fiqh. Dia kata usul asy-syariah. Jadi bermaksud syariah itu umum sangat. Lepas tu dalam tu dia ada macam-macam. Dia ada qawaid fiqhiyah, dia ada usul fiqh. Jadi ada satu lagi tajuk maqasid syariah. Jadi bila kita sebut apakah dia berasingan, jawapannya tidak berasingan. Kalau kita belajar maqasid syariah, kita tak boleh lepas memahami usul fiqh. Kalau kita nak faham maqasid syariah, kita tak boleh lepas untuk memahami qawaidul fiqhiyah. Jadi qawaid fiqhiyah, usul fiqh, maqasid dia kena pergi sekali lah gitu. Kalau orang tu dia belajar usul fiqh, dia tak belajar maqasid syariah, selalu dia akan jadi jumud.
Kalau orang tu dia belajar maqasid, dia tak belajar usul fiqh, kadang-kadang dia boleh jadi liberal. Kalau orang tu dia belajar jadi macam mana kena? Dia kena belajar usul fiqh, dia kena belajar maqasid syariah. Qawaid fiqhiyah ni kadang-kadang kita belajar maqasid kita dah jumpa dah. Tapi kalau kita belajar juga ilmu qawaid fiqhiyah tu lagi baiklah gitu. Wallahu a'lam. Okey, sejauh mana kaedah maqasid memberi landasan baru dalam logik mengistinbatkan hukum? Contohnya dalam qiyas dan istiqra' adalah salah satu kaedah dalam usul fiqh. Adakah maqasid memberi satu landasan baru untuk perbaikinya? Maqasid syariah ni dia dah ada sejak turun-temurun. Bahkan dia dah sama dengan pendekatan dengan usul fiqh. Tetapi maqasid syariah ni dia melihat juga daripada sudut realiti satu, dan dia lihat juga berbagai-bagai disiplin-disiplin, berbagai-bagai pendekatan yang wujud dalam usul-usul dalam mazhab-mazhab yang pelbagai. Maqasid syariah ni dia tak tengok semata-mata usul satu mazhab. Dia tengok juga usul-usul mazhab orang. Dia tengok usul dalam mazhab Maliki, dia tengok usul mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, Syafi'i. Jadi dia cantumkan. Maka kalau kita tengok dengan pendekatan baru, orang dah buat dengan pendekatan dipanggil tajdidul khitabil islami. Tajdid khitabil islami. Reform terhadap pemahaman khitab Islam. Quran, hadis tu nak faham tu, ada orang buat tajdid reform. Dan teori yang digunakan adalah maqasid syariah. Teori yang digunakan adalah maqasid syariah. Sebab apa? Sebab bila kita tengok pendekatan dulu, usul fiqh tu dilihat dengan cara yang berasingan. Tapi macam mana kita nak ambil semua, kita gabungkan sekali. Kita gabungkan sekali itu dengan kita mencarikan satu tujuan dia. Maka kita gunalah pendekatan maqasid syariah. Sebab kalau kita belajar dalam maqasid syariah, dalam tajuk istiqra' maknawi yang saya sebut tadilah. Antara caranya adalah kita melihat kepada ilat-ilat hukum. Hukum-hukum ni ada perbezaan. Tapi kita boleh dapat kesamaan dengan kita tengok pada punca ni. Maka kita dapat kesamaan daripada hukum-hukum yang pelbagai itulah. Maka satu lagi orang melihat macam mana pelbagai usul itu, tetapi dalam pelbagai itu ada kesamaan, elemen kesamaan. Jadi mencari kesamaan itu menggunakan pendekatan maqasid syariah. Sebab itu hari ini kalau orang buat tajdid al-khitab al-islami itu, selalunya pendekatan digunakan adalah maqasid syariah gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu hukum asal Muhammad Azwan. Klaim ustaz tadi, apa-apa syariah yang menyusahkan kehidupan umat bukan lagi menjadi syariat. Adakah khusus dalam bidang benda tertentu ke atau menyeluruh semua jenis syariat? Itu hukum umum Itu hukum umum. Sebab Allah Ta'ala sebut benda tu dalam Al-Quran dan dinyatakan bukan pada hukum tertentu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala mahu kamu senang, Allah Ta'ala tak nak kamu susah. Maka apa-apa pun dalam fiqh, dalam perkara-perkara fiqh, dalam ibadat agama Islam, bukan fiqh ibadat je lah. Fiqh munakahat, fiqh muamalat, fiqh apa pun dia mesti ada elemen senang tu. Maka kalau contoh kita tengok ibadat, contoh sembahyang, kita berdiri, tiba-tiba kita sakit. Bila sakit kita berdiri dah jadi susah, maka ada keringanan. Fiqh muamalat, kita nampak susah berurus niaga dengan bai'ul salaf, bai'ul ma'dum, berurusan jual beli pada benda yang tidak ada kat tangan kita. Kita tak boleh jual burung kat langit sebab dia tak ada kat tangan kita. Dia panggil hukumnya bai'ul ma'dum, hukum jualan yang tidak ada barang kat tangan dia. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah larang kita menjual barang yang barang itu tidak ada di tangan kita. Tapi ada satu lagi wacana, dia panggil bai'us salaf. Bai'us salaf ni tempahan. Kita pergi kedai, tempah seluar. Kita bayar duit, seluar tak ada lagi. Seluar tu bukan ada kat tangan tailor tu. Tak buat lagi pun. Jadi kita tempah. Jadi bermaksud jual beli barang yang tidak ada. Disebabkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak kamu senang, Allah Ta'ala tak nak kamu susah. Makanya yang jual tempah itu walaupun asalnya tak boleh dah jadi boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala nak kemudahan. Maksudnya dia berlaku juga dalam fiqh muamalat. Dia bukan sekadar berlaku pada fiqh fiqh ibadat. Berlaku juga pada fiqh munakahat, berlaku juga dalam fiqh jihadat, berlaku juga dalam fiqh jinayat. Jadi dia bukan semata-mata dalam fiqh ibadat, tetapi dia berlaku juga pada semua fiqh. Sebab itu hukumnya bersifat umum gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Ada satu artikel yang ditulis oleh seorang ustaz bab maqasid dalam poligami. Katanya mungkin suatu hari kita boleh berkahwin lebih dari 4 orang sekiranya orang perempuan ramai. Tak betul, tak betul. Kalau dia pergi macam tu, itu pemikiran cara liberal. Itu pendekatan maqasid, cara berfikir liberal. Orang liberal setuju tak setuju satu tajuk yang kita cerita pendekatan mu'attilah tu. Sebab dia pergi kepada dia pergi kata tajuk satu masa nanti boleh kahwin lebih pada 4 kan. Tak. Syariah 4. Itu syariah. Jadi maqasid itu dan hukum membatas kepada 4 tu qat'i. Jadi kita dah sebut tadi maslahah mafsadah dia mesti terikat
kepada qat'i tadi. Dia bukan masalah mafsadah qat'i yang mengikut. Bukan. Jadi kalau ada orang fikir kata satu masa nanti boleh, itu cara fikir yang salah. Itu bukan maqasid syariah. Itu bukan maqasid syariah. Itu cara pemikiran mu'attilah. Bukan macam tu. Sebenarnya tidak liberal dah ni. Ini dah hawa nafsu dah. Batini dah. Abdul Hatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Makno. Prihatin. Kepung. Alhamdulillah. Ar-Ruhul Jadid. Alhamdulillah. Yusuf Muhammad, isu ini menunjukkan suatu benda baharu. Kenapa tidak ada wacana hal ini supaya Islam itu sesuai selamanya. Wacana ni berlaku, cuma kita tak baca lah kot. Sebenarnya kalau kita pergi dekat negara Arab tu, buku-buku berkenaan dengan maqasid ni selalu keluar. Ana pun tak sempat nak baca buku-buku maqasid yang terlalu banyak yang telah lahir pada hari ni. Lebih-lebih lagi sekarang ni orang dah buat pendekatan maqasid dalam melihat hadis. Dah ada dah pendekatan tu. Kita nak tengok hadis tu guna pendekatan maqasid. Ada dah teori tu. Jadi kita boleh tahu hadis ni sahih ke, dhaif ke, palsu ke tidak tu menggunakan pendekatan maqasid. Maksudnya perkembangan ilmu maqasid ni berkembang dengan kuat dah. Masalah kita tak diwacanakan sebab mungkin kita tak baca ya. Kita tak ambil pendekatan, tak ambil tahu perkembangan dia. Wallahu alam. Apa cer ustaz isu ustaz dengan Syiah? Ustaz Syiah tu ana pernah kenal dia pernah jumpa ana pernah jumpa dia dan kita dah bertembung dah dulu. Lama dah jumpa dekat Gombak. Isu dia masa tu jumpa dia tak tahu ana ustaz sebab ana pergi pakai cap, ana pakai t-shirt, ana pakai jeans pada masa tu lah. Jadi bertembung, gila-gila bertembung sebab bila dia kata Sunni tak betul. Ana nak pergi bincang elok-elok. Bukan nak bincang lah, ana nak dengar pandangan dia tentang Syiah. Ana nak tanya 2-3 pandangan lah. Dan ana tak suka gaduh. Ana nak tahu, ana take note sebagai maklumat ilmu untuk ana nak tahu Syiah ni macam mana. Sebab kita nak faham Syiah tu biar datang daripada Syiah. Jangan kita faham Syiah daripada orang Sunni yang telah menyerang Syiah. Jadi kita faham Syiah yang sebenar macam mana. Jadi kita tahu ni fahaman dia. Jadi kita pun nak kritik pun kita tahu kat mana tepatnya kita kritik tu kan. Masa tu dia kata masalah Syafi'i punya mazhab. Dia kata iza ta'arada tasaqata. Dia guna kaedah. Dia kata tak, itu bukan Syafi'i. Dia kata ni Syafi'i. Dia kata itu bukan Syafi'i lah. Lepas tu dia mempelekeh ana. Dia kata entah cakap elok lah. Ana belajar Azhar. Aku bukan haprak orang. Dia pun terkejut lah sebab dia baru tahu rupa-rupanya ana ngaji Azhar. Masa tu ana pergi pakai cap, t-shirt dengan seluar jeans. Dia ingat dia tak tahulah aku ustaz. Dia tak tahu aku boleh baca kitab Arab kan. Tak apalah kawan. Lepas tu kami tak jumpa lah. Tiba-tiba dia komen kat Facebook 2-3 hari lepas. 2 hari ke semalam. Dia hantar. Dia kata anak dakwah hantar supaya masuk Syiah. Kepala otak dia berjambul. Bila aku masuk Syiah? Dia kata hantar kena kaji balik Syiah lah apalah. Kena sakit hati lah. Anak kata okey. Anak bagi statement umum dulu. Pada anak fahaman Syiah ni mengarut. Tu je. Anak boleh ra'i dengan orang Syiah. Tetapi fahaman Syiah tu sendiri ada banyak tak setuju. Antara yang paling penting anda tak setuju adalah takfir sahabat. Yang kedua anda tak setuju tu adalah qaza Imam Ma'sum. Banyak lagi lah anda sebut 2 perkara tu. Jajak wacana. Anda bincang lah tentang Imam Ma'sum. Jawab mari ayat Quran, innama yuridullahu lidhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Dia kata tu ayat Allah Taala sebut tu ahlul bait itu innama yuridullahu lidhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Jadi dia kata Allah Taala sebut tu Allah Taala mahu kamu ni dibersihkan oleh Allah Taala dengan sebersih-bersihnya dan dibersihkan itu adalah ahlul bait. Jadi kata ahlul bait ni dia rujuk kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Anak jawab tak, cara penafsiran yang betul dalam Al-Quran adalah kita kena tengok ayat sebelum dan ayat selepas. Ayat sebelum-selepas dalam ayat tu surah Al-Ahzab tu, ayat sebelum dengan ayat selepas dia cerita pasal rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ahlul bait dalam ayat tu merujuk pada isteri Nabi, bukan merujuk pada 4 orang tu. Tapi kita tak katalah 4 orang tu bukan ahlul bait. Mereka tu ahlul bait juga, tapi isteri Nabi juga termasuk di kalangan ahlul bait. Anda punya argument lah. Anda bagi jawapan tu. Dia kata tak, sebab dalam ayat tu waqarna fi buyutihun tihinna. Dia guna hinna untuk wanita. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kamu letakkan mereka dalam rumah mereka. Dia guna dhamir itu merujuk pada perempuan. Jadi dia kata ayat awal merujuk pada wanita, isteri Nabi lah. Tapi innama yuridullahu lidhiba ankum terhadap kamu. Kum tu lelaki. Dia bahalurah lah segi bahasa Arab. Jadi dia kata maksudnya kum lelaki tidak merujuk pada wanita. Jadi tak boleh merujuk kepada isteri Nabi, kata dia lah. Anak kata termasuk juga sebab bila sebut kum dalam bahasa Arab dia masuk lelaki dan perempuan. Kaedah kita baca Quran, bila Allah Ta'ala guna kalimah umum untuk lelaki perempuan, dia akan guna kalimah lelaki. Kan? Aqibus salah, dirikan semayang.
Dia guna kalimah lelaki tu, dirikan semayang. Tapi apakah lelaki je semayang, perempuan tak? Tak, perempuan pun kena semayang juga. Bermaksud mana-mana domir yang menggunakan lelaki, dia termasuk juga wanita, kecuali kalau ada nas yang mengatakan pengecualian. Sekarang ni kita sebut yang dikatakan Ahlul Bait ni bukan isteri Nabi je, dan orang lelaki macam Ali bin Abi Talib tu lelaki, tetapi dia juga dikira sebagai Ahlul Bait. Jadi tak peliklah Allah Taala guna kalimah qum. Anda bagi jawapan tu, itu dia tak balas. Dia tak balas. Jawab mari hadis. Jawab mari hadis tentang itrati alaikum sunnati wa sunnatul itrati bla bla tu lah. Jawab marilah hadis tu. Anda kata hadis tu semua ada problem sanad. Ada orang marilah riwayat satu, anda mari sanad. Siapa dia Mamat ni? Sya'ah bin Hausham tu siapa dia? Kita cek sanad satu-satu dhaif, dua dhaif, Khalid bin Makhlad dhaif. Jadi anda buat mari semua sanad tu, dia tak boleh pergi, lepas tu dia kata orang entah tak ilmiah. Tak ilmiah kepada bapak dia aku bagi sanad. Tak ilmiah macam mana? Buku sanad. Berbahasa sanad, kita kritik sanad. Oh, dia tak boleh nak pergi, dia kata kita tak ilmiah. Tu anak kata bangang punya ustaz Syiah. Nak berhujah cara elok, berhujahlah cara sihat. Apa jadi macam ni kan? Itu masalah dia. Lepas tu dia mari riwayat Ummu Salamah. Yang kata Ummu Salamah ni Nabi Muhammad. Ummu Salamah ni pergi jumpa Nabi Salam lah, konon cerita lah kan. Dia kata itulah dalil isteri Nabi tak termasuk dari kalangan Ahlul Bait. Iaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha ni pergi jumpa Nabi, bagi tahu pada Nabi, Ahlul Bait ni kami tak termasuk ke? Nabi kata kau ni baik dan kamu ni isteri Nabi, bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait ni ni. Hadis tu pun ada problem sanad. Ada mari sanad, ana kritik satu-satu sanad tu lah. Lepas tu dia pergi dia buat statement, dia kata hadis tu banyak sangat riwayat, maka dia beranggapan hadis tu mutawatir. Ana kata mutawatir ni dia mesti riwayat yang banyak, sahabat yang banyak riwayat, lepas tu datang dalam banyak jalur yang banyak. Dan jalur-jalur tu mesti sahih semua, barulah jadi mutawatir. Tapi kalau semua jalur-jalur tu dhaif, lepas tu sahabat beriwayat hanya 2, 3, itu tidak mutawatir. Dia tak faham metodologi tu. Oh, dia kata ini ada kitab sunni pula. Anda kata kitab sunni bukan mesti boleh buat hujah. Berapa banyak hadis sahih Bukhari orang tak buat hujah? Yang tak buat hujah ni ulama ahli sunnah wal jamaah. Oh, dia kata anda tak baca kitab sunni. Aku mengaji sunnah sitah lah. Aku mengaji sunnah sitah. Dia boleh kata tak belajar, anak rasa dia bodoh. Anak rasa dia bodoh. Anak tak tahulah Syiah ni memang bodoh ke ataupun dia je bodoh. Kan? Anak rasa dia je bodoh lah kot. Syiah mungkin tak bodoh kot. Tak tahulah kalau Syiah tu memang bodoh. Itu anak naik angin tu. Sebab bila kata entah tak ilmiah. Tak ilmiah apa aku buat mari kritik sanad. Anak buat mari satu-satu perawi tu. Kan? Itu masalah dia. Tu dia macam dia tak boleh pergi dengan anak tu. Tak benar tengok dia nak jawab apa pula. Allahuakbar. Tak apalah, anak emo sikit sebab tadi anak sakit hati bila kata entah tak ilmiah. Padahal anak awak mari banyak dah sanad-sanad dalam kritik satu persatu dah gitu. Tah mengarut Syiah. Anak ni tak nak gaduh. Anak ni stand anak tak nak gaduh. Sebab tu anak tak akan cari point bertembung. Tapi kalau kau cari pasal, aku gaduh sampai habis lah. Kan? Dia cari pasal, pergi kacau anak tu apa? Lepas tu mari pula anak mendoakan entah supaya dapat hidayah. Akhir sekali entah datang kepada Syiah. Oh ya, aku sakit hati. Kau cakap apa ni? Kan? Anak tak kacau orang Syiah. Kenapa orang Syiah nak kacau anak? Nanti anak, yalah, anak pegang satu, la tatamanna bi liqa'il adu idza laqitu fasbutu. Jangan kamu bercita-cita berjumpa dengan musuh, tapi kalau berjumpa subut. Anak tak nak gaduh dengan Syiah. Pada anak ramai kawan-kawan Syiah. Tak ada masalah pun orang Syiah. Tapi kalau dia orang cari pasangan anak akan lawan sampai habis. Anak akan lawan, anak akan hujah sampai habis. Anak akan buka kitab-kitab Syiah anak dah baca tu. Tu jelah. Wallahu a'lam. Nak emo sikit lah, emo sikit. Minta maaf lah, emo sikit. Okey. Yusuf Saleh. Salam Ustaz. Akhir-akhir ni ada golongan melakukan amalan majlis khatam Quran mengikut setiap ulang tahun. Contoh, bila sampai tarikh ulang tahun penubuhan Persatuan ke-25, mereka akan mengadakan majlis khatam Quran 25 kali khatam. Tahun depan dan seterusnya akan mengikut nombor yang seterusnya ke-20. Oh, ini tak ada ni. Adakah mereka melakukan itu bertepatan dengan maqasid syariah agar orang ramai lebih dekat? No. Dia maqasid syariah ni kita kena ingat macam mana kata atau bid'ah dalal. Dia bid'ah lah bid'ah. Bid'ah tu adalah bid'ah. Jadi bid'ah tidak boleh menjadi halal disebabkan kononnya nampak maqasid. Yang tu itu bukan metodologi Ahlussunnah wal Jamaah lah. Dia bukan maqasid, bukan metodologi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dia buat qiraat 24 berdasarkan pada 24 hari, itu lagilah tidak ada di dalam syariah begitu. Jadi tak tepat tu. Fikir macam tu tak tepat tu. Tidak maqasid syariah tu. Okey, Muhammad Azwan, Islam di Timur mendefinisikan liberal dengan takrifan yang berbeza dengan definisi asal liberal di Barat, sehingga meresap ke dalam institusi agama, seterusnya memberi salah faham konsep sebenar liberal kepada umat Melayu. Bagaimana membetulkan fahaman ini?
Susahlah benda ni, wacana yang kita kena kembangkan, kena bincang secara akademik. Sebab tajuk liberal ni orang dah pergi kepada sentimen, kerana pergi pada sentimen. Walhal pada asalnya liberal itu merujuk pada wacana ekonomi kan, liberalism dan sosialism, yang kemudian orang sosialism menuduh pada orang liberalism itu sebagai kapitalism kan, kapitalis kan, contohlah kan. Itu wacana dia lah. Cuma macam mana pemahaman liberal itu pun kita kena wacanakan juga sebenarnya, sebab pendefinisian terhadap liberal itu pun antara satu tokoh dengan tokoh lain pun dah berbeza. Jadi nak bawa wacana pada hari ini di Malaysia susah, sebab institusi agama dekat Malaysia tu masih lagi tak ada akademik dalam membincangkan benda macam ni Jadi tidak ada open minded lagi dalam benda macam ni Susahlah, kita kena tengok pembincangan lain. Wallahu a'lam. Faizi Aziz, lawan Ustaz, jangan tak lawan. Salam Ustaz, teruskan berdakwah. Paduka Ayahanda GTB, siapa dia ni? Anak rasa macam rapat dengan Ana je, tapi tak kenal. Ustaz, Abang Yusri Hasan, Ustaz kata dia bodoh. Dia dengar ke malam ni? Harap dia dengar. Tapi dalam inbox tu Ana cakap entah tak reti ni. Ana cakap entah tak reti ni. Ana bagi hujah gini-gini, dia kata tak ilmiah. Ana kata ilmiah apa Ana rasa entah tak faham metodologi Sunni Tu Ana cakap pun, dia kata dia dulu Sunni, lepas tu dia masuk Syiah. Sebab dia rasa kebenaran pada Syiah. Ana katalah entah tak faham Sunni tu, entah masuk Syiah tu. Kalau entah faham Sunni, tak keluar Syiah, tak keluar Sunni tu. Tu kata. Man, lama tak jumpa Man. Lab Ustaz. Apa ke Ustaz? Aku marah. Tak ada, Ana bukan marah. Serius ni, Ana boleh gelak kan. Ustaz, Dr. Mazhar pernah minta Syiah Perlis hari tu bawa mari Syiah nombor 1 ajak dialog. Syiah tak berani pasal tak boleh jawab hujah. Faizi Aziz, Ustaz, Perlis benarkan solat Jumaat 12 orang untuk tujuan tegakkan syiar sahaja. Adakah kebenaran tu termasuk dalam solat? Ana boleh bersetuju dengan pendekatan Perlis. Sebab isu 40 orang mustautin itu bukan benda yang qat'i. Ingat Ana dah bincang tadi. Perubahan itu berlaku jika dalam perkara yang bukan qat'i, dalam perkara yang zonni. Jadi bila kita timbul zonni, tiba-tiba Perlis kata kita nak buat sembahyang Jumaat juga 12 orang je. Sebab dengan asas untuk menegakkan syariat agama tadi kan. Ana secara peribadi boleh bersetuju. Sebab tajuk 40 orang tu bukan hukum yang qat'i, dia bersifat zonni begitu. Wallahu a'lam. Okey, tak ada soalan dah kat sini. Ada siapa nak tanya soalan lagi tak? Sila. Oh, Adilan. Lama tak dengar cerita Adilan. Apa khabar Haji? Kenapa 12 je Haji Abang Yusri? Tanya Perlis lah kenapa 12. Anda pun tak tahu kenapa 12. Apa masalahnya 12? Anda tak tahu. Wallahu a'lam. Marah betul Ustaz, makan kurma Ustaz. Ridwan. Tak marah. Naik angin sikit. Anda boleh gelak lagi tak ada apa pun. Dalam hadis Anas Abdul Wahab, dalam hadis bunuh 99 orang masuk syurga. Dia dah nak bertaubat, lepas tu mati. Kenapa masih ukur jarak ke tempat nak bertaubat itu? Bukankah dia dah niat nak bertaubat? Itu Itu kalau kita bercakap ni, kita ada retorik masa kita bercakap. Dalam penceritaan teks itu pun kadang-kadang jadi retorik dia sendirilah. Dia panggil balarah, dia panggil ilmu balarah. Dalam penceritaan tu ada balarah dia kan. Jadi sebenarnya niat bertaubat itu pun dah okey dah. Itu dah memadai sebenarnya begitu.
Itu kita kena faham balaghah dalam penceritaan hadis. Faham macam tu. Wallahu a'lam. Muhammad Azwan, suatu masa dahulu Saudi melarang perempuan berkereta. Apakah termasuk maqasid? Saudi ni sebab jumut. Diorang jumut teks. Diorang ni jumut teks. Tu problem diorang. Bahkan ulama diorang yang mengatakan tak boleh tu masih ada lagi dekat Saudi tu. Kata tak boleh tu ada. Dia yang boleh ni sebab Raja Salman tu dah liberal. Tu dia kata boleh tu. Boleh kan. Macam tu. Wallahu a'lam. Syafiqah Syahimi. Ustaz, mungkin boleh beri pendapat tentang nikah online. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Adakah itu termasuk isu khilafiah? Memang khilafiah. Memang khilafiah. Ada satu kitab yang telah ditulis oleh Ana ada kitab tu. Kitab tu dalam PDF. Ana ada dapat PDF. Dalam kitab tu dia membahaskan khilaf ulama kontemporari dalam isu nikah online. Nikah online tu sebenarnya isu kontemporari dan memang ada ulama membenarkan dan ada ulama yang tak membenarkan. Hujah yang mengatakan boleh ni simple je. Kalau sekiranya talak SMS jatuh ke tak? Satu soalan. WhatsApp SMS, WhatsApp talak WhatsApp. Jatuh talak atau tidak? Jatuh. Nikah pun boleh jadi juga. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW ada nyatakan antara perkara yang tak boleh gurau. Kalau gurau tu jadi juga. Nikah talak. Termasuk. Itu antara hujah je lah. Sebab tu yang penting saksi tu berlaku atau tidak. Penyaksian tu berlaku atau tidak. Wali tu ada ke tidak dalam live tu. Kalau sekiranya boleh berlaku, maka syarat-syarat tu dah cukup. Maka jadilah nikah itu. Jadi, itulah antara hujah yang membenarkan lah. Ana tak ingat antara ulama. Kalau tak silap Ana, antara yang mengatakan itu adalah Dr. Wabah Az-Zuhaili. Dalam kitab tu lah beberapa nama ulama. Dan juga yang Mustafa Az-Zarqa disebut. Mustafa Az-Zarqa antara ulama hebat daripada Syria lah dah mati dah. Dia antara yang mengatakan boleh menggunakan online. Online di sini bukan mesti live Facebook. Dia ada cara zaman dulu. Telefon lah apa macam tu pun ada dah perdebatan dalam kalangan ulama. Cuma ada ulama tak membenarkan dan kita hormat pandangan itu. Kita kena hormatlah pandangan tersebut. Yang kata tak boleh tu dan orang yang mengatakan tak boleh pun kena hormatlah pandangan yang kata boleh. Yang sampai begitu tuduh orang sesat tu pekis. Itu tak sihat lah. Tak sihat. Jangan, sebenarnya benda tu ada pandangan ulama dan ulama yang mengatakan boleh itu pun adalah ulama yang muktabar, bukan calang-calang ulama begitu. Dan mereka ada pengujahan yang valid yang bersumber daripada Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga rujukan daripada turas. Begitu, wallahu a'lam. Safinatul Najah. Tak silap Ana Safinatul Najah. Ana belajar kitab ni. Tapi tak ingat dah. Kalau tak silap Ana kitab akidah. Orang ngaji sifat 20 kalau tak silap Ana. Safinatul Najah. Ya kot, Ana tak ingat. Kitab ni Ana ngaji pondok dulu. Tak ingat dah kitab apa. Lama sangat. Ana ngaji pondok masa umur 15 tahun dulu. Sekarang dah tua dah. 38 dah sekarang. 40 tahun. Lupa dah. Ustaz masuk TV jelaskan kepada Muslim Melayu tentang keadaan ini. Ana rasa non-Muslim boleh faham. Takkanlah kerajaan nak bagi Ana. Kerajaan Pakatan Harapan dulu pun hanya bagi sikit daripada Ana boleh masuk. Kerajaan Perikatan Nasional lagi tak bagi. Tak bagilah. Ana tak ingat kitab Safinatul Najah. Kena tengok. Ana ngaji dah kitab tu masa ngaji pondok dulu. Wallahu a'lam. Jadi, siapa nak tanya lagi? Ini buka lagi. Salam Ustaz, kalau memilih mazhab untuk kemudahan sendiri. Sekejap Ni punya habis tu. Makan kurma orang bagi. Habis kurma orang bagi. YB ni bila datang puasa, dia tak tahu nak balik apa kot. Dia pergi rumah-rumah, dia bagi kurma satu bekas. Kenapa habis kurma lah. Okey. Aris, Salam Ustaz, kalau memilih-milih mazhab untuk kemudahan sendiri, contohnya ambil pendapat mazhab lain dalam isu sentuh isteri tak batal wudu, sentuh anjing sekadar basuh dan lain-lain, adakah itu termasuk liberal sebab main petik mazhab? Tak, itu bukan liberal, itu jahil tu. Okey.
Dia macam ni ikut mazhab orang yang berbeza. Kita nak petik-petik mazhab ni. Yang boleh tu yang pertama kerana keperluan. Contoh macam kita pergi ke Mekah ibadat haji, kita nak tukar pada mazhab lain. Sentuh lelaki perempuan tak batal wuduk sebagai contoh kan. Kita nak sentuh tak boleh. Kita pakai itu sebab ada keperluan. Kalau tak nanti kita susah dalam melakukan ibadat. Maka kembali pada kaedah ad-darurat al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bila susah jadi kemudahan, maka ketika itu kita boleh pergi kepada mazhab orang sebab ada keperluan. Satu. Yang keduanya, kita nak ikut mazhab orang, dia mesti tahu dalil. Quran, hadis, pendalilan dia, kaedah usul fiqh dia. Makanya kalau kita ni nak petik mazhab ikut dengan sebab penghujahan dalil, yang itu tak apa. Kalau kita ni tak tahu, kita tengok orang buat, orang kata mazhab Hanafi, kita pun buat dengan orang bagi tahu kita mazhab Hanafi. Itu tak boleh itu tak boleh taklid gitu. Wallahu a'lam. Jadi isu di sini ni bukan isu liberal, itu masalah kejahilan gitu. Wallahu a'lam. Fahmi Zaini, bila nak potong rambut Ustaz? Tunggu habis PKP. Nak pergi kedai mamak sekarang tak berani. Takut kalau pergi gunting rambut, mamak tu pula ada COVID, hingga kita pun COVID sekali. Jadi elaklah. Jadi biarlah rambut panjang dulu. Ana dah serabut dah sebenarnya. Ana kadang-kadang fikir nak buat live Facebook nak pakai serban sebab tu gosok rambut selalu ni jadi ganggu pula. Dia orang tak kasih masuk TV, tak apa. Jadi medsos jangan sekat. Alhamdulillah. Raja Lai. Van der Wijk, nama kapal ni. Ini Buya Hamka ni. Ustaz, berdasarkan surah Al-Azab 33, apa maksud kesucian dimaksudkan? Jika ahli bait itu termasuk lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala memberi kemaafan kepada isteri-isteri Nabi SAW. Satu. Yang keduanya boleh merujuk kepada kita boleh mengucapkan selawat dan doa kepada mereka. Dan memang berlaku pun. Kita doakan kepada mereka kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selawat tu kan. Itu yang dimasukkan dengan boleh ditafsirkan sebagai yutahhirukum tathira tu. Wallahu a'lam. Sepanjang 10 hari terakhir Ramadan, adakah ambil cuti kerja, berjaga sepanjang malam untuk beribadat, tidur sepanjang hari, sepanjang sehari mendapati sunat? Tak. Kenapa kita tidak menganggap kerja itu sebagai ibadat? Itu satu soalan. Kenapa ibadat itu semayang, puasa, lepas tu tahajud? Bukankah bekerja mencari rezeki itu juga satu ibadat? Jadi bila kita 10 akhir Ramadan, kita cuti kerja, kita semayang banyak-banyak. Kita telah menyempitkan pemaknaan ibadat dalam Islam itu sendiri ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sila. Bil Haris, Ustaz, maknanya kalau tak ada keperluan tak boleh bertaklid dengan mazhab lain ke walaupun sekadar tahu dalil. Kalau ada keperluan, ini yang kita cerita keperluan ni orang yang tak mendalami mazhab. Orang yang tak mendalami cara pendalilan, usul fiqh, dia tak mengaji semua itulah. Bila jadi tak boleh, dia tak ada pengetahuan itu, makanya dia nak taklid itu dengan orang ustaz bagi tahu je, yang tu yang dibolehkan sebab ada keperluan. Tapi ada satu lagi, orang tu memang mendalami, dia tahu pengujian dalil, Quran, hadis, macam mana kaedah apa semua dia tahu. Yang tu kalau dia nak petik mana-mana mazhab pun tak ada masalah sebab dia dah pergi tu berasaskan kepada ilmu. Dia bukan berasaskan kepada ikut-ikutan lah gitu. Wallahu a'lam. Adakah hadis dhaif sebagai contoh pasal fadilat bulan Ramadan tidak boleh diamalkan? Kerana ada pahaman yang seolah-olah menganggap hadis dhaif seperti hadis palsu. Hadis dhaif ni untuk fadailul amal ni khilaf. Ada ulama kata tak boleh langsung dan ada ulama membenarkan. Antara ulama yang membenarkan tu adalah Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Sayuti. Ini antara ulama-ulama Islam Ahlussunnah wal Jamaah kata hadis dhaif boleh digunakan untuk fadailul amal. Kita cerita tentang kelebihan apa tu kan. Boleh, ada ulama. Tapi kita tak nafikan di sana ada ulama yang keras.
Ibnu Khuzaimah keras. Tak boleh. Hadis dhaif ni memang tak boleh. Cannot go. Jangan nahi. Sikit pun tak boleh. Memang tak boleh. Ada pandangan macam tu lah. Jadi dalam isu hadis dhaif ni ada khilaf lah. Ana dalam isu hadis dhaif ni, ana cenderung kepada pendapat macam Imam An-Nawawi dalam isu Fadailul Amal. Betul, ana tak ada masalah. Dengan kawan-kawan kita tabligh kan, dia baca Fadailul Amal tu, dalam tu banyak ada dhaif. Dan ana tak ada masalah. Sebab hadis dhaif di situ tu tak sampai dhaif jiddan. Dan tak sampai mungkar. Jauh sekali lah jadi palsu. Jadi kalau nak buat Fadailul Amal, ia dibolehkan gitu. Dan hadis dhaif bukan palsu. Palsu lain, dhaif lain palsu lain. Palsu ni confirm bukan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhaif tu orang masih lagi sangka Nabi Muhammad kata. Kalau mudah-mudah kita contoh macam ni lah. Kalau Nabi Muhammad SAW cakap ni, kita rasa 80% Nabi cakap. 60% Nabi cakap. Dia panggil sahih lah. 80-90% hati kita kata Nabi cakap ni. Berdasarkan pada penyelidikan tadi kan. Dia panggil sahih. Kalau kita rasa dalam 50-60% Nabi cakap, dia panggil hadis hasan. Tapi kalau sekiranya hadis tu kita letak dalam 40% Nabi cakap 40. Yang lagi 60% ni bukan Nabi cakap. Dhaif. Maksudnya ada lagi elemen kata Nabi Muhammad cakap. Dhaif. Tapi kalau kita rasa dalam 30%, 20% Nabi cakap. Yang berbaki tu Nabi tak cakap pun. Kita rasa Nabi cakap ni dalam 20-30%. Dia panggil hadis mungkar. Mungkin lah kategori tu kan. Dia dhaif, mungkar, palsu kan. Dia punya standard tu. Gitu. Wallahu'alam. Rumah ustaz duduk ni macam tepi sungai. Rumah sewa kan. Ni rumah mak bapak Ana. Ana tak ada rumah. Ana tumpang rumah family. Cuma ayah Ana ni isterinya ramai. Jadi dia ramai isteri. Dia tak duduk dalam rumah ni. Mak Ana pula duduk dekat Kemaman. Duduk kat Terengganu. Jadi rumah ni tak ada orang duduk. Ana lah duduk. Jadi Ana tumpang rumah family. Ana ni orang tak ada rumah. Duduk menumpang tak habis lagi. Duduk menumpang dengan family. Pak Izzy Aziz, fahaman liberal masih dalam lingkungan Islam betul tidak? Apakah cara fahaman liberal? Liberal ni sifat dia bebas, cara fikir dia bebas, tak terikat dengan teks. Kalau dia ikut pada teks pun, dia ikut kepada masalah mafsadah tadi. Macam ada sebut tadi kan. Pakai tudung wajib tak? Dia kata wajib. Okey, wajib tu kita kata qat'i. Dia kata tak, terikat masalah dan mafsadah. Jadi dalam Ahlussunnah wal Jamaah, masalah mafsadah tu ada, tapi mengikut kepada hukum yang qat'i. Orang liberal kata terbalik, iaitu hukum qat'i itu terikat pada masalah mafsadah. Maksudnya, kalau pada zaman dulu pakai tudung itu maslahah, maka wajiblah pakai. Tapi kalau zaman sekarang pakai tudung tu mafsadah, maka janganlah pakai. Itu cara beza fikir dia tu. Jadi sebenarnya menggunakan terma liberal tu tak tepat. Yang paling tepatnya adalah menggunakan agama dengan hawa nafsu. Itu yang paling tepat gitu. Wallahu a'lam. Cerita panjang sikit pasal talfiq. Talfiq ni adalah berpindah mazhab dengan sesuka hati. Itu talfiq. Berpindah mazhab berdasarkan kepada sesuka hati dia. Asalnya nafsu lah. Itu kata talfiq. Kita rasa nak ikut. Kita nak petik-petik je. Macam tu. Itu panggil talfiq. Itu majoriti ulama' mengatakan haram. Qardawi kata boleh. Tapi Qardawi letak syarat yang begitu ketat. Tapi bila kita tengok, tak macam talfiq sebenarnya. Apa yang Qardawi cakap tu dia masih lagi terikat pada taklid tapi mengikut disiplin yang dibenarkan. Begitu. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, anda dengar ada satu fahaman yang disebut sebagai aliran Gnostik. Boleh Ustaz kongsikan sedikit aliran Gnostik? Gnostik ni, kalau tak silap mana, Gnostik ni adalah agama yang percaya Tuhan tapi tak percaya agama. Satu fahaman, satu kepercayaan yang dia tak percaya agama, dia percaya Allah. Allah dia percaya, agama tak percaya. Dia panggil bertuhan tanpa agama. Kalau tak silap mana yang itulah. Dan dia bukan Islam lah. Islam tidak begitu. Sebab Islam ni dia ada firm dia lagi. Firm dia adalah Islam tu lah. Rokok, semayang, sujud apa tu. Di samping percaya. Keutamaannya lah percaya kepada Allah SWT. Betul. Wallahualam. Maaf Ustaz, bab politik sikit. Orang tanya, tebuk atap tu maqasid juga. Maqasid lah kot. Cara dia orang bukan maqasid cara kita. Ustaz asal orang mana? Kelantan, Pasir Mas. Hamba orang Pasir Mas. Wallahualam. Okey, ada lagi tak? Ada. Sebab tu Ajwan Ahmadi Jalil dalam kitab Kutub Sittah memang tiada langsung hadis palsu disebut ulama. Hadis tu yang kalau ada palsu pun khilaf. Ada ulama kata palsu, ada ulama kata tak palsu. Itu memang ada. Dalam Kutub Sittah memang ada hadis yang tapi tak sepakat ulama mengatakan dia memang palsu. Ada ulama kata palsu dan ada ulama kata tak palsu. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab lain, contoh macam kitab-kitab tasawuf, kadang-kadang ada hadis tu dia memang palsu dan ulama semua sepakat kata palsu. Macam tu
Kutubus sittah je lain. Kutubus sittah ni dia ada hadis palsu. Tapi yang kata palsu tu sebilangan ulama, tapi tak semestinya semua ulama sepakat kata palsu. Kadang-kadang ulama kata tak palsu, dhaif je. Kadang-kadang tak sahih. Tapi ulama ni tak jumpa sanad. Macam tu Wallahu a'lam. Sedar Rashid, Ustaz, ada orang tak solat sunat sebab dia kata dia utamakan qada solat. Kalau solat sunat tapi belum qada solat, maka solatnya sia-sia. Pertanyaan kedua, okey. Sebenarnya memang ada pandangan sebegini. Memang ada pandangan kata kalau kita ni ada hutang yang wajib, kita kena tunaikan yang wajib sebelum kita buat yang sunat. Memang ada lah. Ana masa bersembang dengan Ustaz Dr. Fatullah Harun, Dr. Musa Fatullah Harun. Dr. Musa Fatullah Harun ni salah seorang ulama di Malaysia yang dapat PhD di Universiti Al-Azhar. Tak ramai orang Malaysia dapat Universiti PhD Al-Azhar ni, tak ramai. Jadi dia salah seorang. Ana sembang dengan dia antara ulama di Malaysia yang mengatakan kalau kita ni berhutang yang wajib, kita kena tunaikan yang wajib dulu berbanding kita buat yang sunat. Ada pandangan begitulah. Wallahu a'lam. Jadi tak boleh nafikan lah kalau kita buat macam tu. Pertanyaan kedua, ada orang tak solat ba'diyah atau solat-solat sunat yang sebab solat sunat lebih afdal di rumah. Yalah, afdal buat kat rumah. Tapi kalau tak buat kat rumah, buat kat masjid pun boleh juga gitu. Kalau dia tak nak buat sebab tak buat dekat rumah, maksudnya dia menolak terus sunat, amalan sunat tu lah. Apa fikir macam tu kan? Buatlah kat rumah, lagi afdal. Tiba-tiba tak nak buat kat rumah, buat masjid, kuranglah sikit pahala tu. Janganlah ambil tak buat langsung. Macam tu lah. Cara fikir tu pelik tu. Gnostik ni, dia percaya Tuhan jika ada bukti. Dia open pada perbincangan. Charles Darwin. Wallahualam. Yalah. Ana tak tahu, ana tak baca sangat pasal Gnostik. Ana tahu gitu-gitu je pasal Gnostik ni. Wallahualam. Tuan, bagaimana sesebuah kitab itu dinilai sebagai kitab muktabar? Dan adakah penilaiannya sebelum ini bersifat bacanya melesentrik? Ana tak tahu nak baca macam ni. Atau ada tak kitab ditulis oleh ulama wanita yang diangkat sebagai kitab muktabar? Muktabar ni nak faham senang ya. Mudah ya definisi dia. La ya'rifu zal fadli illa daw. Tidak mengetahui satu itu hebat kecuali yang mengiktiraf itu adalah hebat. Kitab muktabar ni sebab ada ulama yang muktabar kata kitab tu muktabar. Ada ulama lah contoh. Ana ni contoh mengajar. Yang dengar depan ana ni ulama-ulama besar. Contoh. Ulama besar dengar habis kuliah, orang pergi tanya, ni ulama, syekh nak tanya, ni ustaz tu mengajar tu macam mana? Oh, dia kata dia ni alim. Alim lah anak ni. Tapi kalau yang dengar anak kuliah tu, orang alim dengar habis anak syarah, orang tanya, ni syekh, ni ustaz kuliah tu okey? Apa macam tu, hujah tak betul. Tak alim lah. Maksudnya, muktabarnya anak ni, jika ada orang muktabar, kata anak muktabar. Tapi kalau orang bodoh pergi kata anak muktabar, itu tidak muktabar. Supaya juga kitab. Kitab ni contoh anak bawa ni kitab Nailul Autar. Ni kitab Nailul Autar. Kitab anak ni. Dia bawa kitab Nailul Autar. Muktabar kitab, muktabar. Sebab yang mengiktiraf dia muktabar ni ramai. Ulama yang mengiktiraf muktabar ni ulama-ulama muktabar. Ulama hebat yang perakui turun-temurun keilmuan dia. Dia kata kitab ni muktabar. Kita kena belajar kitab ni. Automatiklah kitab ni dia kata sebagai muktabar. Jadi muktabar ni adalah apabila datang ulama yang muktabar mengiktiraf kitab itu sebagai muktabar. Tok Guru, dia tengok kita mengajar. Tok Guru kata, dia ni Tok Guru dah ni. Apa Tok Guru? Yang ni orang jahil-jahil bodoh ni dia dengar kuliah kita. Lepas tu kata, Tok Guru dah ni. Tok Guru apa orang kata tu jahil. Jadi tak boleh kata Tok Guru. Jadi yang mengatakan kita ni Tok Guru ni, yang diiktiraf tu adalah Tuan Guru juga. Gitu. Wallahualam. Ada tak kitab yang ditulis oleh ulama wanita diangkat sebagai kitab muktabar? Ada, cuma Ana tak tahu. Ada. Ana ada 2-3. Anda pernah tengok lah tapi anda tak ingat nama kitab tu. Kalau kitab yang moden ni pun ada. Dalam ilmu maqasid pun ada. Ulama-ulama wanita yang menulis. Ada Ulama Azhar. Ridwan Mat Yusof. Makna kata kita hanya ikut Syafi'i saja je lah. Tapi dalam bab bayar zakat kita bayar ikut Hanbali. Hanafi bukan Hanbali. Sebenarnya isu zakat dekat Malaysia ni ijtihad kerajaan. Isyad kerajaan. Dia bila banyak pandangan mazhab, nak pilih mana satu dalam perkara yang melibatkan kerajaan, kerajaan boleh pilih mana yang maslahah. Yang kita cerita ni, amalan peribadi kita. Kita ni buat semayang. Semayang ni isu peribadi, tak ada campur tangan daripada kerajaan. Jadi kita nak semayang ni, kita nak ikut mazhab mana. Nak taklid itu, syarat mesti ada keperluan. Tidak ada keperluan, tapi nak ikut juga, pastikan berilmu. Mesti alim. Gitu, Wallahualam. Kalau golongan LGBT contohnya ingin mendapatkan hak mereka untuk hidup bebas. Jika kita cuba untuk bertolak ansur, berbincang untuk dapat penyelesaian yang baik, adakah kita jadi liberal? Tak, itu dakwah. Kalau kita toleransi, berbincang, berdoa, kita ajak lagi daripada Islam, itu dakwah, bukan liberal.
liberal ni tak timbul isu dakwah ke tidak Yang kita cerita ni dakwah. Orang berdakwah ni bukan liberal. Orang dakwah ni ahli sunnah wal jamaah tu dakwah Tak boleh nak kata liberal Adakah hadis-hadis dalam kitab Bukhari dan Muslim semuanya sahih? Jika tidak, kenapa nama sahihain? Ana dah bahas sebelum ni hadis Bukhari. Ana dah cerita dah live Facebook ana dalam seminggu 2 minggu lepas. Ana dah cerita sikap macam mana ulama-ulama melihat bagaimana sebilangan sikap-sikap ulama dalam melihat Sahih Al-Bukhari. Ada beberapa hadis Nabi yang Imam Bukhari riwayat dan ada orang sokong dia sebagai sahih. Tetapi di sana ada ulama mengkritik sehingga menganggap dia sebagai palsu. Anda dah cerita dah hari tu dan datangkan beberapa contoh Jadi dikatakan sahih sebab ramai sangat orang kata sahih. Sebab tu panggil sahihain. Sahihain, tetapi tidaklah bermakna hadis itu tu confirm sahih sehingga semua sepakat. Tak, ada ulama kritik status dia begitu. Wallahu a'lam. Haji Wan Ahmadi, ustaz orang kata sangat payah untuk belajar bahasa Arab. Bertahun-tahun tak pandai bahasa Arab, baca kitab Arab. Dah hal ini bagaimana dengan pengalaman ustaz? Bahasa Arab ni susah je. Memang susah bahasa Arab. Ana cakap jujur lah. Ana pun sampai sekarang pun ana tak menguasai betul-betul bahasa Arab. Ada part kadang ana baca pun tak faham apa benda Syekh ni nak cerita kan. Jadi bahasa Arab ni serius memang susah. Dia punya grammar je jauh susah. Ana belajar bahasa Melayu, ana belajar bahasa Urdu. Urdu tu jauh lagi senang daripada bahasa Arab. Sebab dia punya tata bahasa dia tak banyak. Bahasa Arab ni dia banyak rumit. Tata bahasa dia lain. Dia ada soal baris. Dia ada soal baris di tengah. Ada soal baris di akhir. I'rab dia panggil. Kita i'rab tu kita akan belajar macam mana nak menentukan baris di akhir. Lepas tu dia nak menentu pula baris dekat tengah. Dia panggil ilmu saraf. Banyak benda lah kena belajar ilmu bahasa Arab. Lepas tu pemaknaan terhadap satu kalimah. Kita nak tahu mana kata perbuatan, kata nama. Lepas tu macam mana baris. Macam mana susunan kata. Dia adalah. Pada ana bahasa Arab ni tak senang jugalah. Memang susah lah. Ana lah. Tak tahulah kalau ada orang ada kebijaksanaan. Ya Allah Ta'ala bagi kemudahan pada dia. Mudah bahasa. Itu dia lah. Wallahualam. Kira muktabarnya seorang mak rempik. Dia okey mak rempik yang lain. Lebih kurang macam tu lah. Sedan Rashid, Ustaz, ada hadis dialog Allah dengan malaikat. Manusia yang nak dimasukkan neraka sebab solatnya tak lengkap dan tak cukup. Allah minta malaikat, ada tak solat-solat sunat menempung. Anda pernah dengar hadis ni tapi anda tak pernah semak status hadis ni. Anda pernah dengar hadis ni tapi tak pernah semak status. Anda kena semak dululah, anda tak tahu status hadis ni. Wallahualam. Masih boleh je bincang. Nu'man Ali Khan tu dulu Gnostik. Yalah kot. Wallahualam. Ada lagi? Sila. Van de Beek. Ustaz, kalau ulama-ulama berbeza pendapat dalam satu hadis, maka apa stand kita? Macam kita tengok fiqh juga. Kalau kita tengok penghujahan dia sedap kepada pendapat yang kata dhaif, pakai dhaif, tak ada apa pun. Antaranya sifat keterbukaan lah. Tetapi kalau hukum-hukum yang bersifat qat'i, kita nyatakan satu hukum tapi macam bercanggah dengan Quran contoh. Macam hukum bunuh orang murtad contoh. Hukum bunuh murtadnya ada satu tajuk, nyawa orang. Jadi bunuh orang murtad. Apakah hadis yang mengatakan boleh bunuh orang murtad itu, hadis tu kuat ke tak? Kita tengok dari sudut sanad ada problem. Ada ulama A kata sahih, ada ulama B kata dhaif. Jadi disebabkan bunuh
bercanggah dengan hukum yang qat'i. Hukum qat'i kata kena jaga nyawa. Tiba-tiba hadis yang kata boleh bunuh itu ada berlaku khilaf. Maka hadis tu anak akan anggap sebagai dhaif. Anak takkan terima hadis tu sebab implikasi terima hadis itu adalah kita akan menyanggahi perkara yang qat'i tadi. Tu anak punya pandangan lah, wallahu a'lam. Mulakan dengan perkataan Melayu daripada bahasa Arab tuan. Ni Ridwan je nak ajar ni, tak apalah tu. Abang Zainuddin, Ustaz, surah Al-Qadar ialah surah Makkiyah. Sedangkan umat Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijrah. Boleh jelaskan tak? Anda pun baru terfikir apa abang cakap. Anda tak terfikir pula surah tu. Anda tak pernah check pula. Tak pernah teringat pula bahawasanya surah Al-Qadar itu turun di Mekah lah. Anda semak semula lah bang. Anda confirm balik. Kalau dalam last nanti anda cerita balik lah dalam live Facebook kita yang lain insyaAllah. Anda semak balik. Lepas tu anda tengok macam mana perbahasan tu. Abang Zainuddin Bandin. Ridwan Ahmad, Ustaz Cer buat kelas bahasa Arab pula. Ada kawan Ana buat, Ustaz Masran Arsyad. Dia ada buat kelas bahasa Arab menggunakan internet. Dia pakai Telegram. Okey, ada lagi tak? Kelas bahasa Arab tu kawan Ana, Ustaz Masran je dah buat. Dan dia buat tu lebih berkesan sebab dia ada pengalaman mengajar ramai orang. Mengajar bahasa Arab dalam kadang seminggu 2 minggu tu dah boleh bercakap Arab lah. Walaupun merangkap pun okey lah. Permulaan tu dah okey lah. Wallahualam. Okey. Ada lagi tak? Kalau tak ada, kita dah sejam setengah. Rasa cukup lah kot. Cukup lah. Wallahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Ada pula masuk satu soalan. Sebelum tutup live anda baca Ustaz, betul ke ada pendapat wanita haid boleh berpuasa? Ilah bagi wanita haid yang tidak berpuasa adalah sakit. Sekiranya wanita haid itu tidak sakit, mereka... Anda tak pernah dengar pula pandangan ni. Sebab setahu anda, hukum bagi larangan puasa perempuan haid tidak boleh berpuasa itu adalah ta'abudi. Ta'abudi ni buat kategori hukum sawabit, hukum tetap. Bukan hukum robah-robah. Bukan hukum mempunyai sebab baru dia tak boleh. Anda tak pernah dengar pula pandangan yang kata wanita haid boleh berpuasa. Tak pernah dengar. Wallahualam. Wallahualam. Tak pernah dengar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.